Perkara yang utama yang perlu ada dalam diri kita adalah ilmu. Untuk menuju kepada Allah juga dengan ilmu. Untuk kita mengenal Allah juga dengan ilmu. Sebab itu kalau kita lihat di dalam kitab Minhajul Abidin ataupun kitab Sirajut Talibin karangan Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, antara sab'atul aqabah, 7 aqabah untuk kita menuju ke hadrah Allah, antara yang disebutkan kena melepasi akan halangan ilmu itu sendiri. Tetapi perlu kita ingat tuan-tuan, maka ilmu yang ada pada kita ini adalah sebagai satu alat. Sebagai satu alat untuk kita mengenal Allah. Ada makhluk yang mempunyai ilmu yang dikurniakan oleh Allah, yang dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi ia dilaknat oleh Allah, iaitu iblis laknatullah. Ia lebih kenal akan Allah daripada kita. Dia telah bersama-sama dengan malaikatul muqarrabun. Dia keluar masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah, maka kita berharap agar ilmu yang ada dikurniakan oleh Allah kepada kita ini menjadi asbab, menjadi alat untuk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita balik kelak. Bukan untuk kita menjadikan ia sebagai satu kemegahan, walaupun ilmu ini adalah satu kemegahan yang dikurniakan kepada orang alim itu sendiri. Tetapi apabila kita tidak lari daripada natijah ilmu itu sendiri, maka kita akan bawa diri kita dengan alat yang ada pada kita itu untuk kita menjadi hamba Allah yang Allah redha dunia dan akhirat, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini saya nak nasihatkan diri saya khususnya. Saya nak ingatkan diri saya khususnya yang sering bercakap kepada umat, supaya saya tidak lari daripada landasan yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, bukan yang dikehendaki oleh manusia. Karena manusia itu sifatnya baharu. Manusia ini sifatnya baharu, dan manusia ini nama dia makhluk, iaitu barang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifatnya itu harus mungkin ada. Sifat yang harus, zat yang harus, sifatnya harus, fi'ilnya harus. Maka kenapa kita berharap kepada yang harus itu sendiri, yang menerima berubah-ubah? Hari ini mungkin dia sayang kita, dan akan datang dia akan benci kita. Hari ini dia akan kata ya, dan akan datang dia akan kata tidak. Hari ini dia akan benci kita, dan satu hari dia akan mencintai kita dan menyayangi kita. Hari ini dia mengeji kita, dan satu hari dia akan memuji kita. Sebab itu janganlah kita ini asyik memikirkan perkara yang sentiasa berubah-ubah. Sebab itu setiap amalan kita, kalau kita lihat daripada hadis hijrah itu sendiri, man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, aw man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Siapa yang melakukan hijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah kerana dunia dan perempuan yang dia nak kahwin, dia akan dapat dunia dan perempuan dia nak kahwin. Bermaknanya, orang yang berbuat satu amalan kerana Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat dan dikurniakan Allah dan Rasul. Tetapi siapa yang berbuat selain Allah dan Rasul, Allah akan berikan juga apa yang dihajatinya dan apa yang telah diniatkan. Tetapi peruntukannya untuk Allah dan Rasul tidak akan mendapat sekali-kali. Sebab itu siapa yang berbuat kerana dunia, maka Allah berikan apa yang dihendaknya, tetapi Allah tidak akan bagi habuannya untuk akhirat. Jika mana kita fikir tuan-tuan, kenapa kita berbuat sesuatu perkara yang bakal kita akan tinggalkan, perkara yang bakal kita akan biarkan, perkara yang bakal kita akan tidak memiliki sesuatu pun, dan semua orang akan faham.
bahawasanya hidup ni pasti ada kematian. Dan bila kita mati, kita tak bawa apa pun yang ada pada kita sekarang. Kenderaan kita, rumah kita yang besar, perusahaan kita, perniagaan kita yang kita usahakan daripada muda sehingga kita tua. Tetapi kita lupa apa yang perlu aku bawa. Yang aku akan hidup dalam alam itu khalidina fiha abada. Apabila kita muhasabah diri kita balik, tuan-tuan, kita tengok balik diri kita. Apa yang telah aku buat dalam kehidupan ini? Ilmu yang ada pada aku ini, yang Allah berikan kepada aku tentang ilmu agama, fiqh, tauhid, tasawuf dan sebagainya, untuk apa sebenarnya? Apakah untuk aku bermegah-megah, untuk aku melontarkan kata-kata yang hebat supaya manusia ini memandang kepada diriku insan yang hebat, ataupun aku ingin pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala besok apabila kita balik? Sebab itu Allah ingatkan kita di dalam satu surah, tiap-tiap Ramadan yang orang amalkan dari dulu, tuan-tuan, sekarang dah berbeza. Orang akan baca Quran berjuzuk-juzuk dalam Ramadan. Dulu orang baca juzuk amma setiap Ramadan daripada awal sehingga akhir, bermula dengan alhaakumut takatsur hatta zuratumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun ila al-akhir al-ayah. Rakaat pertama diingatkan kepada kita, cilakalah orang yang dalam hidupnya mengajar kemuliaan dunia, mengajar akan dunia tidak habis-habis sehingga umurnya habis. Hatta zurtumul maqabir, tahu-tahu dia mati. Allah sebut dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur, cilakalah orang yang Allah berikan masa yang panjang, 70 tahun, 80 tahun, tetapi masa itu tidak memberi manfaat langsung dalam kehidupannya untuk dia menghadap Allah. Tahu-tahu dia mati, harta yang ada pada dia dibelanjakan oleh anak-anaknya, dia cuma melihat dan mendengar. Satu bahagian dan satu sen pun dia tidak berikan kepada kita di alam arwah. Cuma mereka bagikan kita sekadar batu nisan 2 biji, kemudian dihalangnya dengan satu halangan cuma beberapa ratusan duit kita dibelanjakan pada perkara yang Allah tidak redha. Dibuatkan kita tahlil, tuan-tuan, 3 hari 3 malam dengan meminta ihsan daripada orang Islam, membaca kulhu 3 kali seorang. Kalau 100 orang, malam kita baru dapat 300 kali. Kalau 3 malam kita baru dapat 900 kali. Allah beri kita hidup 90 tahun dan 80 tahun. Dan Allah memberikan kepada kita mulut secara percuma dan suara secara percuma. Kenapa kita sendiri tidak boleh membaca suratul Ikhlas sendiri mengharapkan ihsan orang lain? Apa salahnya? Daripada sekarang kita kumpulkan Al-Ikhlas untuk kita ini mendapat rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kena bayar, tuan-tuan. Tidak kena apa-apa cukai pun kalau kita mengucapkan dengan lisan kita sendiri, dan tidak perlu bayar. Setelah kita mati, kita perlu bayar orang lain untuk buat kenduri, tuan-tuan, untuk kita menagih ihsan orang lain membacakan suratul Ikhlas. Apa salah? Umur yang ada pada kita yang kita tak tahu beberapa baki. Setiap malam kita kumpulkan suratul Ikhlas dalam surah yang terlalu pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau dalam hidup kita dapat kumpul sehingga 100,000 kali Allah, berapakah bahagianya kita? Seperti mana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca suratul Ikhlas sekali menyamai dengan ia membaca 1/3 Quran. Kalau dia baca 3 kali, menyamai seperti mana ia telah membaca sebuah Al-Quran, 30 juzuk, tuan-tuan. Kalau dalam hidup kita sekarang kita telah kumpul 100,000 kali. Ini yang dibuat oleh ulama. Mereka bersiap sedia untuk mereka menemui Allah. Sebab itu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu
man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, kata Nabi, orang yang dia lawan nafsunya yang tak nak balik kepada Allah. Semua orang takut mati, kata Nabi. Akhir zaman semua orang takut mati. Bila sebut mati ni mereka takut. Sebab apa mereka takut? Sebab mereka sayangkan rumah mereka, harta mereka, tanah mereka. Tuan-tuan, besar mana pun tanah kita, akhirnya kita tumpang tanah orang. Kita ada 20 hektar tanah, tetapi akhirnya kita meminta ihsan dan sedekah orang lain untuk kita tumpang. Tidak besar mana pun, 7 kali 5, 7 kali 3 dan 5 kaki dalam. Betapa hinanya jika ahli Korea itu tidak menerima kita. Disuruh kita, pergilah ke perkuburan lain sebab kamu bukan mukim ini. Ada tuan-tuan, jenazah yang dihalau daripada mukim tersebut. Sebab itu Allah sebut kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita kena sedar siapakah diri aku sebenarnya. Pada sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan pada pandangan manusia, tetapi pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,